Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pengurusi yang saya muliakan, pengurusi dan ahli dalam kuasa, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama himpun dan bersama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekali kita rasa beruntung pasal apabila pengurusi berceramah dia ucapkan salam dan saya berceramah pula, saya akan ucapkan salam. Jadi salam itu bukan salam saja, dapat rahmat dan dapat keberkatan. Assalamualaikum satu, warahmatullahi satu, wabarakatuh satu, tiga. Assalam sejahtera. Tuan dapat ucapan kesejahteraan. Yang kedua, rahmatullah, tuan-tuan berdapat rahmat. Hidup dapat rahmat dan mati orang kata Allah yarham, semoga Allah merahmati. Kemudian wabarakatuh dan keberkatan. Apa makna keberkatan? Kebaikan sepanjang zaman. Kita dapat salam satu, rahmat satu, keberkatan satu. Tiga dapat. Jadi tuan-tuan datang dengan ceramah ini dapat tiga. Sejahtera pun dapat, rahmat pun dapat, keberkatan pun dapat. Yang kedua, tuan-tuan dapat apa lagi? Dapat ilmu. Dan kalau kita ada ilmu, ilmu bertambah. Dan kalau tak ada ilmu, dapat ilmu lagi dua. Dan yang ketiga, kita melepaskan tanggungjawab kita, kerana talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ilmu itu fardu atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Tiga dah untuk. Yang keempat, apabila bertemu dengan majlis yang menyebut nama Allah, kita mudah-mudahan dapat rahmat. Dan kalau ada majlis yang tidak menyebut nama Allah, turun musibah, kita tak kena musibah. 3-4 dah untuk ilmu, dari buayan sampailah ke liang lahat. Kita telah cari 3 sebab mengapa untuk ilmu. Yang pertama, menghilangkan kejahilan. Yang kedua, mengamalkan ilmu itu. Yang tiga, menyampaikan kepada orang lain. 3 itu. Jadi kita malam ni menyambut sambutan Nabi sambutan Maulid Rasul. Dulu disebut Maulud.
Sekarang sebut maulid. Yang benarnya maulid. Maulud maknanya orang yang dilahirkan. Maulid maksudnya tarikh lahir. Itu kelebihan. Biasanya kita mengadakan sambutan maulid ni pada anak-anak kita yang masih hidup. Kita adakan sambutan hari jadi. Pernah tak kita mengadakan sambutan hari jadi anak kita yang telah meninggal? Tak ada orang buat. Tetapi sekarang kita adakan sambutan hari jadi pada Nabi yang telah meninggal 1400 tahun yang lalu. Itu beda. Kita adakan sambutan Nabi yang telah meninggal pasal mengenangkan jasa yang dilaksanakan oleh Nabi itu amat luas. Nasib baik Nabi itu dilahirkan dan menyampaikan ilmu kepada kita, menyampaikan iman kepada kita, menyampaikan Islam kepada kita. Jadi kita jadi sebagai seorang manusia. Kalau tidak, dikatakan sejarah, kalau Nabi Muhammad tak lahir, maka manusia sebagai binatang. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya nikmat yang paling nikmat iman dan nikmat Islam. Kita lah pergunakan nikmat iman dan nikmat Islam itu sepenuh-penuhnya supaya kita tidak rasa menyesal di padang mahsyar besok. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini ramai pasal kita ada sambutan Nabi, sambutan maulid Nabi, pasal cintakan Nabi. Apa doa kita? Allahumma inni uhibbuka, ya Allah, aku cintakan kepadamu ya Allah. Wa uhibbu man yuhibbuka, dan aku cintakan orang yang cintakan kepadamu. Siapa cinta Allah? Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan orang-orang alim dan orang syuhada, salihin, siddiqin, syuhada. Cintakan Allah, cintakan orang yang cintakan kepada Allah. Dan wa uhibbu amalan yuqarribuni ila hubbik, dan aku cintakan amalan yang boleh mendekatkan aku kepada, mencintakan kepadamu ya Allah. Doa hari, Allahumma inni uhibbuka wa uhibbu man yuhibbuka wa uhibbu amalan yuqarribuni ila hubbik, dan aku cintakan amalan yang boleh mendekatkan aku untuk mencintaimu ya Allah. Maka Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikutlah Nabi, ikut Nabi. Nanti Allah akan sayangkan kepadamu dan ampunkan dosa. Katakan oleh wahai Muhammad, sekiranya kamu kasihkan Allah, ikut Nabi itu. Apa ikut Nabi? Apa sunnah Nabi kita buat. Sunnah Nabi kita laksanakan. Nanti kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dah sayangkan kita, selesai masalah. Allah memang sayangkan kepada kita. Carilah jalan supaya Allah lebih sayang lagi kepada kita. Kalau kita disayangi oleh Allah Taala, selesai masalah. Itu saya pesankan dalam amalkan wirid, amalkan zikir, amalkan salawat sekurang-kurang sehari 100 kali salawat. Kalau rajin, kalau tak rajin, tak payah, tidur aja lah. Kalau rajin 10 kali pagi, 10 kali petang, jadilah. Barang siapa membaca salawat 10 kali pagi, 10 kali petang, nanti dapat syafaat Nabi di padang mahsyar besok. Nanti dapat syafaat Nabi di padang mahsyar. 10 kali, sedikit je. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Cukuplah 10 kali.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawat malaikat doa. Salawat Allah Taala memberikan rahmat. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam. Gitu. Boleh. Salawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Kalau boleh 100 kali pagi. Kalau tak boleh 50 kali, tak boleh 40 kali, tak boleh 10 kali, tak boleh, tak payah. Habis sebagai mukadimah. Ustaz ini. Yang kedua, kita lihat bilakah mulanya sambutan maulid Nabi, maulid Rasul. Dimulakan sejarah mengatakan pada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, kesenangan, kemewahan, kekayaan, kesenangan kepada rakyat orang Islam di Mesir ketika itu. Senang. Tiap-tiap rumah ada kebun taman bunga. Hebat. Alamak cantik rumah. Malam-malam pintu dan tingkap tidak ditutup, pasal membiarkan angin masuk rumah yang bau wangian-wangian bunga yang tanam lama-lama. Pencuri pun tak ada. Pencuri pun tak ada. Pencuri pun dah senang. Senang lenang. Biasalah. Kita ni kalau senang, lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia itu menjadi sombong apabila dia sudah senang lenang. Itulah. Senang, suka, leka, asyik, gembira, lupakan tanggungjawab sebagai orang Islam, lupakan tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak solat, tak berpuasa, tak beribadat, tidak baca Quran, senang lenang, suka. Biasalah. Apabila lupa, Allah Ta'ala turunkan cobaan, dipanggil nikmatul jazab, musibatul jazab, musibat sebagai balasan. Lupakan Allah Subhanahu wa taala, lupa mereka. Kalau kita baca dalam 10 tahun 20 tahun yang lalu di Sabah, hari Christmas tu, hari 25 malam tu, diadakan pesta bersuka-sukaan. Diberinya ayam minum arak. Ayam minum arak. Mabuklah orang tua. Kemudian diberinya kucing minum arak. Mabuk pula kucing itu. Kemudian diberinya anjing minum arak pula. Mabuk pula anjing itu. Dekat maghrib, orang manusia biasa minum arak. Mabuk pula orang tua. Malam sikit lagi gelap, jadikan tarian bogel. Laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, telanjang bogel habis tari-menari. Tuan-tuan bayang, orang tua bogel, buruk rupa. Pukul 12 malam, tutup majlis itu. Pukul 1 malam lebih kurang, datanglah cubaan Allah Ta'ala.
ribut topan, mati habis orang kampung tu. Walaupun orang Kristian, orang Islam Kristian, tetapi itulah balasan Allah SWT. Begitulah juga baru ini di Sulawesi, tenggelam, tak tahu apa dosa itu. Memang ikut teorinya memanglah dia berbumi, tetapi itu yang menjadi musibatul jazak, musibat sebalasan. Mungkin ada orang yang buat maksiat, Tuan turun balik semua kena, dia tak kira. Dah apa namanya dia kata, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu fitnah yang takkan menipu orang-orang zalim saja. Orang tak zalim pun kena, tapi dia pada mahsyar esok dikira balik. Saya tenggelam, dia kelam tu tutup tanah, nak selamat tak boleh, licin tanah, menjerit-jerit dalam tanah itu, siapa pun tak buat apa. Itulah balasan Allah. Tak tahu kita sama ada buat maksiat kita tahu tak tahu itu, tapi begitulah balasan Allah kan. Mati satu kampung habis paling itu. Begitulah di Mesir. Akhirnya Tuan turunkan Sungai Nil, surutkan Sungai Nil itu. Sungai Nil itu kalau surut habislah, tak ada air melimpahkan. Dia punya sawah-sawah, ladang-ladang dia. Mulalah makan sikit habis. Lama-lama habis langsung makanan. Tak ada makanan langsung. Makanan datang pula. Berapa lama datang, habis datang, makan anjing pula. Bergelimpangan orang mati setiap hari di jalan-jalan raya mati. Akhirnya anjing habis, kucing tak ada makannya. Kucing dan licin makannya. Apa dia nak makan? Makan manusia akhirnya. Manusia makan manusia. Begitulah. Akhirnya minta bantuan dari luar negara, dapatlah bantuan, dan akhirnya pulihlah ekonomi mereka. Diadakan sambutan maulid Nabi semula, supaya diadakan syarah-syarahan. Itu mulanya sambutan maulid Nabi Rasulullah SAW. Sederhana bermulanya sambutan maulid Rasulullah. Sekarang kita lihat pula, kita ni lihat Nabi Musa AS bermunajat kepada Allah. Ya Allah, dia kata, aku dengar, aku lihat dalam alwah, dalam loh, ada umat yang boleh beri syafaat dan diterima syafaat. Berilah perkara itu kepada umat aku. Allah Ta'ala kata tak dapat, tak boleh. Aku beri kepada umat Muhammad SAW. Itu satu itu. Kita pun boleh beri syafaat. Siapa? Orang-orang soleh, orang-orang syuhada, orang-orang alim boleh beri syafaat. Ya Allah, aku lihat ada umat yang boleh hafal Al-Quran dan dia boleh baca dengan melihat Al-Quran. Berilah umat aku. Tidak, aku beri umat Muhammad SAW. Ya Allah, aku dengar ada umat yang buat salah satu dikira satu, dibuat baik satu dibagi pahala berganda-ganda. Berilah umat aku, umat itu umat Muhammad SAW. Ya Allah Tuhan, ada umat yang buat dosa, bertaubat, Allah ampunkan dosanya. Berilah umat aku. Tidak, aku beri umat Muhammad SAW. Dan banyak lagi kelebihan umat kita ni, kelebihan kita. Nabi pun minta lagi berapa? 3. Yang pertama, umat aku jangan panjang sangat umur. Yang kedua, umat aku jangan kaya
kaya sangat. Yang ketiga, kalau jahat bagaimana umat aku, jangan turunkan bala bencana secepat mungkin. Tangguh dulu. 3 lagi, makbul buat. Yang pertama, jangan kaya sangat. Yang kedua, yang pertama, jangan umur panjang sangat. Yang kedua, jangan kaya sangat. Yang tiga, kalau jahat bagaimanapun jangan turunkan. Itu 3 pendapat kita. Yang pertama, jangan panjang umur sangat. Umur kita ni itu je. Umur kita apa? A'mal umati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 kita cuba, itu umur kita. Umat zaman dulu panjang-panjang. Nabi Nuh saja 950 tahun umurnya. Kita 70, 80. Paling banyak 120. Nasib baik umur kita pendek. Kalau panjang kita bagaimana agak-agak. Kalau umur tentang 1000 tahun lama, macam mana agak-agak. Kerajaan pening nak bayar pencen. Bukan kerajaan pening, anak cucu je pening tengok datuk dia. Tengok datuk tak mati-mati orang tu. Kita dua minta. Yang pertama, jangan mati mengejut. Yang kedua, jangan nyanyuk. Dua minta. Allahumma la ta'khuzna ala ghirrah. Ya Allah, jangan cabut nyawa kami mengejut. Satu. Yang kedua, jangan nyanyuk. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kedekut, daripada penakut dan daripada nyanyuk. Jangan nyanyuk. Apa cara nak hilangkan nyanyuk? Rajin-rajin baca Quran. Itu dia. Tak nyanyuk, insya-Allah. Rajin-rajin baca Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Nanti hari kiamat akan menjadi syafaat kepada pembacanya. Saya pesankan tuan, baca Quran. Sekurang-kurangnya sehari 100 ayat. Kalau nak tidur, baca 3 surah. Surah Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. 38 ayat. Jangan tangguh dah. Barang siapa rajin baca Quran, nanti kuburnya terang benderang. Malaikat takkan tanya soal susah di alam barzakh nanti. Itu yang pertama. Tangan dengan yang kedua, minta Allah ini a'udzubika minal jubni wal bukhli wal haram. Minta jangan nyanyuk. Nyanyuk ni siapa suka? Isteri suka, isteri pun tak suka. Suami lagi tak suka. Awak nyanyuk lah, saya kahwin lain awak tahu. Itu suami dia. Isteri tengok suaminya, mula sayang, tak apa bang, tak bang lama bang, bila nak gol bang tak tahan tu. Yang kedua, jangan kaya sangat. Jangan kaya sangat. Orang yang kaya, orang miskin. Orang miskin masuk syurga dahulu 500 tahun sebelum orang kaya masuk syurga. Orang miskin masuk syurga dulu 500 tahun sebelum orang kaya. Jadi bukan kita nak jadi kaya, tak kaya tak apa. Tetapi jangan kaya kedekut. Miskin redha, kaya yang pemurah. Ingat, miskin yang redha, kaya yang pemurah. Jangan kaya yang kedekut, miskin yang tak redha. Jangan. Duit ada, rajin-rajin sedekah. Jangan sayang duit. Sayang duit, mati tinggal duit. Jangan minta kaya. Nabi minta miskin. Ada sebuah kisah, seorang nak minta kaya, dia tak sayang
Satu hari dia semayang di masjid, nak minta kaya ni, dia semayang masjid, nampak gelap-gelap tu berbulu tangan orang. Ini malaikat ni, aku nak minta kaya lah. Dipeluknya orang tu, saya mau kaya, dia kata. Orang jawab, kaya sudah habis, kacang ada. Rupanya dia jual roti. Bukan malaikat, mengejar roti. Itu salah. Itu sebabnya kita ni, Nabi dah as-sakhiyu qaribun jannah, orang dekat kepada syurga. Jangan jadi kedekut, jadi orang pemurah. Sebenarnya pagi-pagi terbangun, mereka doa apa? Allah ma'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang yang ngajin nafkah itu gantian. Allah ma'ti munfiqan khalafan. Allah gantikan orang kedekut itu kerugian, kebinasaan. Kedekut susah hidup, bimbang aja. Orang datang ke rumah bimbang nak buat kopi, habis kopi aku. Jangan. Yang ketiga, jangan turunkan balik habis. Habis. Yang keempat, kita lihat pula Nabi SAW. Nabi kata, laqad Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah SAW itu ikutan yang sangat baik. Kita ambil apa yang patut ikut. Man sanna sunnati, barang siapa suka ke sunnahku, man ahabba sunnati, bukan man riba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tak suka sunnahku, bukan dari golonganku. Ikut Nabi. Contohnya, apa Nabi buat dari segi akhlak? Nabi dengan para sahabat cukup sayang, diberinya gelaran yang elok-elok sahabat, disayangi sahabat. Orang-orang pun heran bagaimana orang sayang Nabi. Nabi sayang sahabat. Nabi dengan isterinya boleh bergurau senda lagi. Itu pesan apa Nabi itu? Ahlul jannah kullu laynin sahlin qaribin. Kullu al-jannah kullu laynin sahlin qaribin, kullu laynin sahlin qaribin. Ahli syurga itu setiap orang lembut, mudah, mesra orang. Ahli jannah ahli syarid wa qabathara, ahli nar ahli syarid wa qabathara. Ahli neraka itu orang yang kasar dan keras kepada keluarga. Yang keras kepada keluarga. Nabi pernah bergurau senda dengan Aisyah, bekerja lari. Apa Aisyah kata? Sabaqani wa sabaqtuhu. Kadang-kadang aku menang, kadang-kadang kalah. Dia boleh bergurau senda, bekerja lari dengan isteri. Boleh tak kita buat itu gagak? Pak Imam, kita boleh buat bekerja lari dengan isteri di kampung. Orang tengok Pak Imam bekerja lari, nak buang kebiat Pak Imam mereka. Pernah dia berebut ais timba dengan isteri. Tetapi isteri walau bagaimanapun boleh bernasihat kepada suaminya. Satu hari Nabi pergi perjanjian Hudaibiyah. Habib perjanjian Hudaibiyah, Nabi perintahkan sahabat sembelih kambing untuk membuka kain umrah. Dia sudah pakai ihram, tapi tak boleh masuk Mekah. Ihram sudah pakai, nak buka mesti bayar dam. Nabi tak, sahabat tak nak potong kambing. Merah muka Nabi nak marah. Datang isteri, ya Rasulullah, engkau lah sembelih dulu ya Rasulullah, nanti sahabat akan ikut. Nabi pun ikut cakap isterinya. Nabi pun sembelih, sahabat pun sembelih. Isteri nasihat. Nabi sembelih berapa ekor? 63 ekor.
Orang faham umur Nabi pun 63 tahun. Itu cara dia. Nak mengajar isteri, jangan marah suami. Suami balik rumah bercerita hari Nabi tak bagus, rugi lagi. Awak bodoh, marah tak suami. Udahlah kau rugi, kena bodoh lagi. Pujuk suami tak apa bang, besok-besok untunglah pula hari ni rugi yang itu dah dia. Cara. Kemudian Nabi dengan cucunya pula, Husain Hasan. Nabi tengah sembahyang, tengah sujud, naik tengkuk Nabi. Naik tengkuk Nabi, dulu naik. Nabi tak bangun-bangun dari sujud, melainkan cucunya nak pergi, baru dia bangun. Para sahabat sembahyang belakang pun lama sangat Nabi sujud tak hal. Cuma kalau kita lah gimana kakak, tengah-tengah sujud, cucu naik tengkuk, cucu gemuk-gemuk pula tu, angkat, tak ada, dia fikir lepas sembahyang pun lipas budak negang katanya. Begitu. Tu Nabi dengan cucu. Begitulah Nabi dengan orang ramai kan, pemurah. Satu hari Nabi beli baju di kedai. Nabi pakai terus baju tu. Keluar kedai, orang minta, ya Nabi bagi. Beli lagi selai, minta lagi, naik lagi. Yang kedua naik tak beli dah, duit tak habis. Begitu pemurahnya sebab Nabi tu. Terus Nabi bulan Ramadan, pemberiannya macam angin, laju sangat pemberian. Sedekah. Itu sebab Nabi tidak pernah makan kenyang 3 hari betul-betul. Nabi tak pernah makan kenyang betul-betul, tak pernah. Begitulah susah hidup Nabi itu. Kita sekarang tak ada masalah, senang. Jadi terlihat Nabi pula. Nabi mukanya putihnya kemerah-merahan, bulu keningnya bercantum, hampir bercantum, hidungnya mancung, lehernya jinjang, dada dan perut sejajar. Kalau Nabi mandi, meluncur air turun ke bawah. Kalau kita mandi pula, kalau kita mandi sangkut air kat perut. Itu kelebihan kita pula. Ya, jari-jarinya tebal. Gitu. Mukanya yang lebih cantik dari bulan purnama. Seorang sahabat kata, aku tengok bulan, tengok muka Nabi, tengok bulan, tengok muka Nabi, cantik Nabi lagi pada bulan. Tu anta syamsul, anta bedul, engkau lah matahari, engkau lah bulan purnama. Cantik. Itu sebabnya para sahabat rindu pada Nabi. Seorang sahabat Thauban kurus kering dia. Nabi diriwayat Thauban, mengaku kau kurus? Ya Rasulullah, dia kata, aku kurus ni kerana dah lama tak bertemu denganmu ya Rasulullah. Kalau di dunia ni aku tak bertemu, aku bimbang di padang mahsyar di syurga besok, aku tak jumpa kau ya Rasulullah. Aku tahu makammu amat jauh tinggi martabat. Nabi kata tu, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cintakan aku, nanti bersama-sama aku di syurga. Terus sebenarnya saya kesan tadi, kita cintakan Nabi lebih dari cintakan diri sendiri. Cintakan Nabi, memperbanyakkan salat, memperbanyakkan sunnah. Sekurang-kurang bangun tengah malam itu susah. Salat mungkin mudah, ikut Nabi. Nabi boleh bangun pagi sembahyang tahajud. Sedangkan Nabi itu di antara orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Syurga, confirm ke syurga. Malam-malam bengkak-bengkak kakinya kerana bangun lama sangat. Aisyah berkata, ya Rasulullah, waktu kau teruk kau nak confirm masuk surga, Allah nak ampunkan dosa. Apa Nabi kata?
Wahai Aisyah, tidakkah aku termasuk orang yang pandai ucapkan terima kasih kepada Allah? Dia. Tidakkah aku mau jadi seorang hamba yang pandai terima kasih? Pasal aku confirm masuk dia itulah aku sembahyang lebih banyak ni. Confirm. Kita ni confirm tak sembahyang lah. Tapi oleh kerana confirm mesti masuklah. Perbanyak lagi solat, pasal ucapkan syukur terima kasih kepada Allah SWT kerana dah janji dah akan masuk dia. Mengapa kita lah? Memanglah bangun pagi itu payah. Memang payah. Bayangkan, tidur itu nikmat sementara saja. Nikmat syurga selama-lamanya. Pilihlah antara nikmat tidur sementara, yang nikmat tu hanya sementara, yang nikmat syurga yang selama-lamanya. Mengapa kita tak pilih nikmat yang selama-lamanya? Mengapa kita pilih nikmat yang sekejap? Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Tuan-tuan yang masih belum bangun malam-malam, bangun pagi besok. Bangun pukul 5 pagi pun boleh. Sembahyang subuh lambat 5:40. Bangun, mandi ke, berwuduk ke, sembahyang tahajud 2 rakaat. Sembahyang witir 1 rakaat pada dekat mulia-mulia. Tunggu solat subuh. Bekerja. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah di waktu malam walaupun sekejap. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sangat tidur di waktu malam. Bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sore mereka istighfar. Di waktu malam bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun waktu walaupun sekejap je. Barang siapa yang bangun sembahyang tahajud malam, nanti kubur terang-terang seperti matahari baru terbit. Barang siapa bangun tahajud di waktu malam, nanti kuburnya terang benderang seperti matahari baru terbit. Kita menungkan begini, besok kalau kita mati, bukan kalau, memang mati, dikebumikan orang, ditanam dengan dalam tanah sempit, panas, gelap, gelita. Di waktu malam lagi gelap, waktu siang pun gelap, malam gelap. Tetapi kalau sembahyang tahajud terang menderang seperti matahari baru terbit. Suka kita mati pun suka, tak takut mati. Pasal apa takut mati? Pasal amalan tak cukup. Amalan kalau cukup, bersedia mati sebelum mati. Bersedia mati sebelum mati. Sebelum melawat ke kuburan, bersiap sedia untuk masuk dalam kubur. Kenapa? Sebelum melawat kubur, bersiap sedia untuk masuk dalam kubur. Yang kita bimbangkan, kalau mati hari ini, persiapan untuk mati tak cukup. Itu bimbang. Persiapan. Apa nak kita? Yattabi'ul mayyita thalathatu. Mayat akan diiringi oleh 3. Ahlu wa malu wa amalu. Warganya, amalan, hartanya dan amalan.
Fayarju'nani dua balik. Apa balik? Ahlu wa malu. Keluarga balik, harta pun balik, berkah balik. Wa yulqa wahid, yang tinggal satu, wa huwa amalu, amalan tinggal. Kalau amalan tak cukup, nak ke mana kita? Menyesal tepi kubur tak kesudahan. Kalaulah aku beramal, lau kunna nasma'u au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau aku fikir, kalau aku dengar ceramah-ceramah ini, tak masuk neraka sa'ir. Tetapi apa kan daya dah lepas. Dulu suka senang, gembira, berbahagia. Itu sebabnya kita ni terbagi pada 4 golongan. Yang pertama, berbahagia dunia akhirat. Yang kedua, berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Yang tiga, tak berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Yang tiga, dunia pun tak berbahagia, akhirat pun tak berbahagia. Kita ambil dua, sama ada berbahagia dunia dan akhirat, atau berbahagia di akhirat, tak berbahagia di dunia, tak apa. Begitu. Kita minta berbahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di hari akhirat. Di samping itu, boleh kami daripada azab api neraka. Itu senang aja. Jadi saya pesan tuan, kita mesti jangan buang masa. Ada masa lapang, beribadatlah. Kurang-kurang zikir Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Zikir 100 kali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 100 kali. La ilaha illallah 300 kali. Selawat 100 kali. Cukup 3 tu. Kalau malas, kalau rajin, tambah. Istighfar, jangan lupa. Itulah saya cinta Nabi kepada hamba-Nya. Dia berkata, barang siapa istighfar 3 kali, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Allah ampunkan dosanya, walaupun sebanyak laut. Dosanya banyak itu, Allah ampunkan dosa. Jadi harapan kita surga itu cerah. Istighfar saja. Lepas sembahyang istighfar Allah. 3 syarat. Yang pertama, berazam takkan buat lagi, bencikan perbuatan itu, dan takkan buat, takkan buat lagi. InsyaAllah Allah ampunkan dosa. Itulah tuan dan sekalian. Sebenarnya tak habis lagi ni. Boleh sambung lagi? Dan tunggulah saya nak balik. Tak start lagi sebenarnya, tapi masa dah lewat. Jadi tuan-tuan pun buat lapar, saya pun lapar juga. Jadi kita tangguhkan dulu ceramah ni. Banyak lagi saya nak cerita sebenarnya, tapi dah lewat sangat dah. Jadi saya besok ada ke hospital. Jadi insya-Allah bersambung pada masa-masa yang lain. Aku la qouli hadza Astagfirullahalazim. Dan sebelum saya tangguhkan pada malam ini, kawan-kawan saya tadi ada buat 3 benda. Yang pertama, kismis minda ni untuk anak-anak kita supaya cerdik sikit. Ya, saya bacakan Al-Quran yang menerangi hati. InsyaAllah beradabkan hati dengan cuba-cuba kita usahakan makan kismis ni. Syaratnya kismis ni makan 21 biji dan jangan makan kepala ikan. Itu antara lain kelebihan. Kalau kita tak tua, tulis jangan makan kepala ikan, jangan makan daun ketumbar, dan jangan membaca tulisan yang berkubur. Dan itu untuk kelak hati. Ya, yang pertama. Yang kedua, sini ada surah Yasin. Surah Yasin tak sama surah Yasin yang lain. Surah Yasin ni ada makna sekali, doa-doa yang ada makna dan diiringi istighasah. Istighasah ni maknanya wirid-wirid yang kalau diamalkan akan
memenuhi segala hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga, solat biasa benar. Ini buku solat. Walaupun tuan-tuan dah tahu banyak perkara yang berkenaan dengan solat, tapi di sini saya dengan Ustaz Zaki mengusahakan supaya kita lebih detail lagi. Kadang-kadang ada perkara yang tak perasan kita tinggal ataupun terlajak. Jadi kita tulis dalam buku ini untuk kesempurnaan solat kita, insya-Allah. Jadi begitulah tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan di luar sana, dan barang siapa yang tak bawa duit boleh berhutang. Itu kelebihan dengan kawan-kawan sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Waftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala ma'ana wala mayyitun syaqiyyan wala mahruman wala matruda wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.